Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan Negara Wiolas Simpan Channel. Pada pagi ni kita nak buat sedikit perkongsian lah berkenaan jenis-jenis racun kulat yang kami gunakan di ladang kami lah. So first kami gunakan Antrakol 70 WP. Kedua kami gunakan Monserin 25 WP. Dan ketiga Elliot. Okey. Sebelum tu saya mohon bantuan rakan-rakan untuk membantu saya memperkembangkan channel saya lagi dengan menekan button subscribe dan tombol notifikasi untuk mengikutilah segala info-info yang menarik, khususnya berkaitan tanaman liar Belanda dan hal-hal berkenaan pertanian. Saya juga berharap rakan-rakan berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang dan dipermudahkan segala urusan. Okey rakan-rakan, di ladang kami selalunya kami melakukan rotation lah setiap jenis racun kulat yang kami gunakan untuk memastikan kawalan penyakit kulat terutamanya pada bahagian akar, daun, batang, dahan dan buah supaya pokok daun Belanda sentiasa berada dalam keadaan sihat, baik terkawal daripada sebarang penyakit kulat lah. Okay. So yang saya nampak sebelum ni kebanyakan rakan tani hanya memfokuskan kawalan serangga perosak. Jadi mungkin terlepas pandang lah untuk kawalan kulat. Bagi kami racun kulat ni boleh mematikan pokok lah disebabkan selalunya masalah repuk akar, kanker batang, kulat akar putih dan lain-lain lah. Jadi bila kita hanya fokuskan kawalan serangga perosak, kita terlepas pandang untuk kawalan kulat. Itu yang menyebabkan pokok boleh stres dan mati lah. Kalau serangga selalunya antara penyebab lah untuk berlakunya serangan kulat lah, seperti ulat pengorek batang. Dia akan tebuk batang pokok daun Belanda dan kemudian daripada lendiran dan lubang tu akan menyebabkan kulat bertempel lah di situ dan seterusnya boleh menjadikan kanker batang lah. Dari segi akar selalunya kalau serangga anai-anai lah, dia akan serang bahagian akar dan kemudian bila akar dah stres dia akan boleh jadi pada penyakit akar lah. Selalunya apabila musim hujan macam ni, bila taburan hujan tinggi, tambah-tambah lagi hujan asid, jadi tanah menjadi berasid, pH tanah akan menurun, jadi akar akan kurang oksigen lah. Dia akan lemas, tu yang menyebabkan berlakunya penyakit lepuk akar lah. Okey rakan-rakan, firstly kita nak bincang secara detail lah penggunaan racun kulat Antrakol 70 WP. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan, WP ni adalah racun kulat dari jenis powder lah. Kalau rakan-rakan tengok ada tulis WP tu, semua racun kulat tu jenis powder lah. Okey, untuk racun kulat Antrakol 70 WP, dia adalah jenis racun kulat daripada kumpulan dithiacarbamate yang bertindak secara sentuhan lah, serta memberi kesan perlindungan lah kepada terutamanya daun lah. Bahan perawat aktif dia propionate. Dia mengawal dan memberikan perlindungan lah serangan penyakit kulat daun, bintik daun, karat daun, antraknos dan hawa daun. Fungsi dia memberikan kawalan lebih kepada pencegahan lah bagi daun pokok daun Belanda daripada dijangkiti sebarang penyakit kulat daun pada pokok daun Belanda. Selain itu racun kulat Antrakol ni 70 WP ni kita gunakan melalui semburan lah keseluruhan daun pokok daun Belanda. Macam kami gunakan secara rutin lah, 2 minggu sekali ataupun sebulan 2 kali untuk semburan, dicampur sekali dengan racun serangga, folia dan perekat gam bagi mengurangkan kekerapan semburan lah. Harganya bagi kami dah mampu milik dan kami gunakannya secara konsisten lah, secara rutin untuk kawalan penyakit kulat daun lah.
Tempoh mengutip hasil selepas semburan terakhir sekurang-kurangnya 7 hingga 14 hari lah, ataupun 2 minggu lah. Jadi Antrakol 70 WP ni adalah lebih kepada pencegahan lah, daripada segi kawalan penyakit kulat daun. Dan dia memfokuskan pada penyakit kulat daun lah untuk pokok dua Belanda. Seterusnya kita pergi ke jenis racun kulat yang kedua, iaitu Monserin 25 WP. Okey, macam kami bagi tahu sebelum ni, WP ni adalah racun kulat dari segi bentuk powder lah. Okey, so racun kulat Monserin 25 WP ni adalah sejenis racun kulat daripada kumpulan Penilurea yang bertindak secara bukan sistematik dan pelindungan. Bahan perawat aktif dia pensilsuron. Dia merawat terutamanya sekali penyakit kulat hawa daun lah. Jadi Monserin 25 WP ni dicipta ataupun dibuat khusus untuk penyakit kulat hawa daun lah. Antara simptom-simptom penyakit kulat hawa daun adalah seperti di hujung daun kelihatan terbakar lah. Jadi itu antara simptom-simptom utama yang kita boleh nampak lah untuk penyakit kulat hawa daun. Kadang-kadang rakan tani terfikir bila nampak hujung daun terbakar tu seperti terlebih baja, tapi sebenarnya itu adalah penyakit kulat lah, kulat hawa daun, terutamanya apabila musim hujan lah. Okey, fungsinya adalah memberikan rawatan secara terus untuk penyakit kulat hawa daun. Jadi di ladang kami membuat semburan secara keseluruhan lah ke pokok daun Belanda, daun, batang, dahan untuk membuat kawalan lah penyakit kulat hawa daun. Selain itu, semburan keseluruhan pokok daun Belanda dilakukan apabila selalunya serangan dah nampak lah serangan penyakit kulat hawa daun yang kritikal lah, bagi kita untuk menjimatkan kos penggunaan racun kulat lah. Kalau di ladang kami untuk pencegahan, kami gunakan Antrakol 70 WP lah. Apabila kita dah ternampak penyakit kulat hawa daun, baru kita masuk Monserin 25 WP lah. Sebab Monserin 25 WP ni dia dicipta khusus untuk penyakit kulat hawa daun lah. Dari satu, untuk kita buat penggunaan rutin menggunakan Monserin 25 WP ni, bagi kami dia tak sesuai lah, disebabkan harganya yang agak mahal berbanding dengan Antrakol 70 WP. Jadi Monserin ni selalunya kami gunakan sebelum masuk waktu hujan lah. Anggaran kalau musim hujan bulan 10, 11, 12, jadi kita masuk di awal bulan 10 lah untuk kawalan penyakit kulat hawa daun. Apabila selepas bertukar musim hujan ke panas, kulat selalunya akan mula aktif lah. Jadi dalam masa tu, untuk penjagaan penyakit kulat hawa daun, kita boleh gunakan Monserin 25 WP lah. Tempoh mengutip hasil selepas semburan terakhir sekurang-kurangnya 7 hingga 14 hari lah, ataupun 2 minggu. Seterusnya kita pergi ke jenis racun kulat yang terakhir, iaitu racun kulat Elliot. Racun kulat Elliot ni terdiri daripada kumpulan fosfonat yang bertindak secara sistematik lah. Bahan perawat aktif dia fosetil aluminium. Selalunya bahan aktif fosetil aluminium ni dia dalam bentuk powder lah. Setakat ni kami tidak jumpa lagi dalam bentuk cecair lah. Dia merawat secara keseluruhan masalah penyakit kulat bermula daripada akar, batang, dahan dan daun, terutamanya sekali penyakit kulat hawa daun dan kanker batang seperti Phytophthora palmivora dan penyakit repuk akar lah. Fungsi racun kulat Elliot
ia memberikan rawatan secara keseluruhan lah, terutamanya penyakit kulat kanker batang Phytophthora palmivora dengan cara mengikis tompok hitam di batang pokok daun belanda sehingga hilang tumpukan hitam. Seterusnya kita sapukan racun kulat Elliot dengan bacaan pekat lah, menggunakan berus cat ke batang pokok daun belanda yang terkena penyakit kanker batang lah. Selalunya kami buat campuran racun kulat Elliot 1 sudu sup dan 1 cawan air lah. Kita buat bancuan pekat lah untuk kita sapukan ke batang pokok ataupun dahan yang terkena penyakit kanker batang lah. Okey, bagi kami racun kulat Elliot ni dia harganya agak mahal dan kuantitinya sedikit. Jadi kami hanya gunakan apabila kita nampak serangan penyakit kanker batang lah. Okey. So ataupun kami gunakan racun kulat Elliot ni apabila sebulan sebelum masuk musim hujan lah. Contohnya bulan 10, 11, 12 musim hujan. Jadi awal bulan 10 kita masuk racun kulat Elliot ni untuk pencegahan secara keseluruhan lah. Disebabkan bila musim hujan kita susah untuk menyembuh racun kulat lah. Selain daripada itu, racun kulat Elliot juga boleh merawat penyakit reput akar ataupun reput batang lah, melalui cara siraman di pangkal pokok daun belanda. Macam kami buat bila kita nampak serangan reput akar tu dah teruk, maksudnya kritikal, kalau macam pesakit kanser tahap 4 dan 5 lah. Jadi kita kena buat seminggu sekali siraman di pangkal lah, sehingga keluar tunas baru. Apabila keluar tunas baru, kita boleh lakukan rutin seperti biasa lah. Untuk kawalan penyakit kulat akar putih ataupun reput akar ni, selalunya kami membuat siraman setahun lebih kurang 3 atau 4 kali lah di pangkal pokok daun belanda tersebut untuk kawalan pencegahan lah, daripada penyakit diserang penyakit kulat. Tempoh mengutip hasil selepas semburan terakhir sekurang-kurangnya 30 hari ataupun sebulan selepas semburan lah. Jadi sebab racun kulat ni Elliot ni dia bersifat sistematik, dia merawat secara keseluruhan. Jadi dalam tempoh 30 hari atau sebulan tu, rakan tani tidak boleh mengutip hasil lah, untuk sekiranya rakan tani membuat rawatan terhadap pokok tersebut. Sebelum kami akhiri perkongsian ni, kami ingin beri sedikit tips lah kepada rakan tani berkenaan perbezaan antara racun jenis sistematik dan racun jenis sentuh lah. Okey. So kedua-dua jenis ni termasuklah racun serangga dan racun kulat. Okey, kita pergi ke racun jenis sistematik ni, bermaksud racun itu diserap ke dalam tisu pokok dan bertindak secara menyeluruh, walaupun semburan racun tidak secara merata ke seluruh bahagian pokok lah. Contohnya seperti kita buat siraman di pangkal pokok saja dah mampu membuat kawalan secara menyeluruh lah, daripada bawah sampai ke atas lah. Okey, untuk racun jenis sentuh pula, racun tersebut hanya bertindak pada bahagian pokok yang terkena racun saja. Jadi memerlukan penggunaan racun secara menyeluruh ke serata bahagian pokok untuk memberikan kesan yang optimum. Itu antara perbezaannya yang rakan tani nampak. Racun jenis sistematik ni dia hanya membuat siraman di pangkal, dia dah boleh cover seluruh pokok lah, daripada bawah, daripada akar sampai ke atas.
untuk kawalan penyakit kulat. Untuk racun jenis sentuh tadi, kita perlu sembuh secara keseluruhan lah. Batang, daun, dahan dan bahagian bawah lah, bawah konopi pokok, untuk membuat kawalan penyakit kulat. Jadi memang kalau kita tengok racun sistematik ni agak mahal, tapi penggunaannya kita hanya siram di pangkal pokok lah. Berbanding racun jenis sentuh ni, kita perlu sembuh keseluruhan pokok lah. Jadi mungkin kuantiti semburan tu akan menjadi lebih banyak lah. Okey, saya rasa sampai situ saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa like, share and komen. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.